Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya kasihi pengurusi masjid, para imam, para bilal, para syiah, seluruh jawatan kuasa masjid, dan tak lupa kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kesempatan, satu ruang untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sebab ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita dapat melaksanakan ibadat. Bukan dengan sebab kekuatan, bukan dengan sebab kita ada kenderaan, bukan dengan sebab kita rasa kita dah tua, waktu muda dulu untuk kita buat urusan dunia, waktu tua ini untuk urusan akhirat. Bukan semua tersebut. Kita dapat datang ibadat pada Allah Subhanahu wa taala adalah pilihan. Allah pilih kita untuk dapat kita buat ibadat melalui apa dia? Taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan kitab yang bernama Khulasah Al-Kalam Syarah Nazam Aqidatul Awam, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Syafi'i Al-Azhari. Sementara Nazam Aqidatul Awam pengarangnya adalah Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki. Jadi insya-Allah saya kira yang mana tempah kitab tu dah ada kitab lah, dapatlah cikgu Jadi tanpa mengambil masa, siapa yang ada kitab boleh kita buka pada muka surat yang ke-16. Pada muka surat yang ke-16 untuk kita memahami ataupun untuk kita mengenal pengarang kitab ini sendiri, iaitu Syekh Al-Marzuqi, iaitu Syekh Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki. Dalam kitab ini nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Ramadan bin Mansur Al-Makki Al-Maliki Al-Husaini Al-Husni. Kunyah dia adalah Abu Al-Fawz. Kunyah Abu Al-Fawz. Orang Arab ni, tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini satu kelebihan mereka betul-betul jaga nasab mereka. Mereka betul-betul jaga nasab mereka. Mereka takkan, kalau kita tanya nama mereka akan cakap sekian nama bin sekian saja. Tak. Mereka akan terus lajak sedikit. Mereka akan lajak terus kepada datuk dan sebagainya. Kalau kat sini Ahmad bin Muhammad bin Ramadan bin Mansur. Berapa nama dah tu? Nama dia Ahmad, ayah dia Muhammad, ayah pada ayah dia Ramadan, ayah pada ayah dia Mansur. Sampai dekat tu sekali dia jaga. Sehingga kan kalau mereka ini kalau kata keturunan Nabi SAW, mereka akan ingat sampai kepada nasab sahabat atau Nabi. Berbeza dengan kita. Kalau kita nama sekian, contohnya Muhammad Muzakir, saya sendiri, bin Rafi, bin Hasnam, bin Jamjam, bin Qari, sampai takat tu je. Takat tu saja. Sementara
kelebihan yang kedua, mereka ini sebab nama mereka panjang, panggilan mereka tersebut tak semestinya Ahmad. Mereka ada panggilan sendiri, dipanggil kunyah. Kunyah ini dalam bangsa Arab, mereka akan meletakkan anak sulung mereka, anak sulung mereka, panggilan sebagai panggilan. Macam contoh ayah, kalau dia anak sulung dia lelaki, satu laki-laki yang bernama Abdullah, maka dipanggil Abu Abdullah, bapa kepada Abdullah, bapa kepada Abdullah. Kalau ini boleh jadi nama anak dia Al-Fauz. Maksud Al-Fauz apa dia? Maksud dia kejayaan, cemerlang, maka dipanggil sebagai Abu Al-Fauz. Mungkin anak dia yang sulung adalah Al-Fauz. Selalu orang panggil anak yang sulung sahaja. Ustaz, kalau nama anak saya ramai, ambil yang sulung. Ambil yang sulung. Laqab dia. Laqab pula ada laqab. Laqab ini gelaran bagi kadang-kadang nak menunjukkan bahawa dia asal di mana. Asalnya di mana, kita pun boleh buat. Kalau kita nak tahu dekat nama kita, nama kita sekian-sekian nama Al-Piraqi, daripada Perak. Oh, kata dia ni orang Perak ni. Ataupun kalau macam contoh yang terkenal, di Malaysia, dia terkenal di Mekah dan sebagainya, Syekh siapa dia yang Marbawi, Syekh Al-Marbawi, Kamus Al-Marbawi itu, nama dia bukan Al-Marbawi. Al-Marbawi tersebut nama tempat dia, Lubuk Merbau. Lubuk Merbau. Jadi itu adalah laqab. Jadi laqab bagi pengarang kitab ini adalah Al-Marzuqi. Bukan nama sebenar dia, tapi laqab dia. Dia suka untuk ditambahkan nama akhir dia tu Al-Marzuq. Nisbah kepada Al-Arifu Billah, Al-Marzuqi Al-Kafafi, iaitu orang yang mengenali Allah, dipanggil sebagai Al-Marzuq Al-Kafafi. Tempat kelahiran bagi pengarang kitab ini, dia dilahirkan di Simbat pada tahun 1205 Hijrah. 1205 Hijrah. Berapa tahun selepas Imam Syafi'i, Imam Maliki dah meninggal lama dah. Dia lahir di Mesir. Lahir di Mesir. Latar belakang pendidikan dia, nasyatuhu ta'lim al-ulum al-syariah ala madhhab al-Imam Malik. Dia mempelajari, dia ini satu orang yang bermazhab Imam Malik. Satu orang yang bermazhab Imam Malik. Kita ada 4 mazhab dalam syariah, dalam ilmu fiqh dan sebagainya. Ada 4 mazhab. Imam Syafi'i, yang mana kita mengikuti Imam Syafi'i sebahagian besar. Ahli dunia mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Selain pada mazhab Imam Syafi'i, ada juga Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang mana banyaknya orang mengikuti di Madinah. Sebab Imam Malik ini dia duduk di Madinah dan tak pernah keluar daripada Madinah. Yang ketiga, Imam Abu Hanifah, iaitu imam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini yang popularnya di kalangan, kalau Malaysia ini, di kalangan warga India Muslim. India Muslim, kalau pergi di masjid India, maka mereka bermazhabkan mazhab Hanafi. Ada perbezaan daripada sudut ibadat di antara 4 mazhab ini. Dan mazhab yang terakhir adalah mazhab
Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun mazhab-mazhab yang empat ini adalah mazhab yang muktabar, diperakukan oleh ulama-ulama dunia berkenaan dengan mazhab-mazhab mereka. Dan ada juga mazhab-mazhab yang lain, mazhab-mazhab yang lain. Syarat menjadi imam mazhab ini dia faqih akan ilmu, faqih akan ilmu, dia menguasai banyak ilmu, bukan setakat menguasai, dia mahir, dia faqih dengan ilmu-ilmu tersebut. Bukan sekadar kita ambil satu bidang ilmu sampai kita mahir kemudian kita buat kita punya mazhab, tak. Kalau kata kita gambarkan seolah-olahnya, kalau kita letakkan PhD itu sebagai syarat untuk muhakkik, orang yang mahir, maka Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki, mereka mempunyai bidang-bidang yang semuanya mereka mahir dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa ilmu badi', ilmu ma'ani, ilmu berkenaan bahasa Arab, ilmu balaghah, semuanya sekali mereka cukup mahir. Semuanya PhD, berbanyak PhD mereka. Sehingga mereka boleh diiktiraf sebagai pendiri mazhab. Maka pengarang kitab ini atau dipanggil sebagai Syekh Al-Marzuki ini, dia bermazhabkan Imam Malik. Dia belajar berkenaan dengan Imam Malik punya fatwa. Kemudian dia berpindah ke Mekah. Mekah ini, Mekah dulu bukan macam Mekah sekarang. Mekah dahulu dia ada tiang-tiang, banyak tiang, kan sekarang pun memang banyak tiang lah. Dan pada tiang-tiang tersebut ada guru yang mengajar, dan ada anak murid siap tiang-tiang. Kalau sekarang ni di Madinah mungkinlah kita boleh jumpa, kalau di Mekah boleh juga kita jumpa kadang-kadang di belakang, sudut belakang saya pun tak pasti. Sudut belakang tu ada orang yang mengajar, ada orang yang dengar, Tapi kalau dulu lagi rancak, setiap tiang tersebut ada guru-guru dia. Dan pada waktu itu Syekh Al-Marzuki ini dia duduk di situ dan dia mengajar. Dia mengajar di situ, ramai anak murid dia. Dan bukan setakat mengajar, dia juga menyampaikan fatwa-fatwa bagi mazhab Al-Maliki. Satu orang yang alim dalam mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan dia juga alim, antara syekh, antara anak murid dia, adalah ataupun antara guru dia, Al-Syekh Al-Kabir Al-Sayyid Ibrahim Abidi. Dan antara anak murid dia adalah Al-Syekh Ahmad Dahman. Di sini tulis dua, banyak lagi anak murid dia. Cuma yang kedua ini adalah Al-Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini, sebab apa saya mentionkan nama beliau? Sebab dia terkenal di Nusantara. Terkenal di Nusantara. Dia juga adalah guru, Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini guru kepada Imam Nawawi Al-Bantani Al-Indonesi, yang mengarang kitab, banyak-banyak kitab orang Indonesia. Dan juga anak murid dia banyak daripada Nusantara yang belajar dengan dia. Dia satu orang yang cukup pegang dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dia juga adalah mufti Mekah pada zaman Uthmani. Mufti terakhir pada zaman Uthmani, Syekh Ahmad Dahlan terkenal. Dia jugalah orang yang mana anak-anak murid dia diajarkan untuk menghidupkan masjid-masjid dan surau di Nusantara dan sebagainya. Kita punya masjid
Kan di Malaysia, di Indonesia, banyaknya jasa daripada Syekh Ahmad Dahlan rahimahullahu taala. Antara karangan kan Syekh Al-Marzuki ini pengarang kitab matan manzumah kan Aqidatul Awam ini adalah matan itu sendiri, matan manzumah Aqidatul Awam. Yang kedua tahsil Nil Al-Marram kan syarah Al-Manzumah As-Sabiqah, syarah kepada kitab manzumah Aqidatul Awam. Dan Fawaid Al-Marzukiyah, syarah Al-Jurmiyah. Beliau meninggal tawaffa di Mekkatul Mukarramah, dia meninggal di Mekah Mukarramah pada tahun 1281 Hijrah dan dikebumikan di Ma'allah, satu tempat di sekitar Mekah. Inilah biografi pengenalan berkenaan dengan pengarang. Sebab apa? Ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak tahu satu orang, kalau kita nak kenal orang tersebut, kita kena tahu peribadi dia. Maka tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita baca kitab dia, kita kena kenal susuk tubuh dia. Bagaimana keadaan dia, siapakah dia, gelaran dan sebagainya. Baik, seterusnya kita masuk kepada perbahasan yang lain. Muka surat 17 sebelah dia berkenaan dengan mabadi' ilmu tauhid. Mabadi' ilmu tauhid. Mabadi' inilah dasar-dasar ilmu tauhid. Ada 10 dasar. Setiap disiplin ilmu, kalau tuan-tuan ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala biasa menduduki buat tesis dan sebagainya, 10 disiplin ilmu ini memang kena ada dalam tesis-tesis kita. Ataupun kalau kita nak buat satu buku karangan kita sendiri, memang kena letakkan 10 disiplin ilmu ini. Antaranya apa dia? Dalam bait syair, dalam syair ini kita boleh dapat pada kitab Tuhfatul Murid, muka surat yang ke-20. Kata pengarang, inna mabadi' kulli ilmin 10. Setiap dasar-dasar ilmu itu mesti kena ada 10 benda ni. Mesti kena ada 10 benda ni. Untuk kita kuasai sesuatu ilmu, mesti kena ada 10 benda ni. Yang pertama apa dia? Al-hadd wal mawdu', thumma as-samarah. Kemudian yang pertama adalah ta'rif. Yang kedua adalah perkara yang dibincangkan, mawdu'. Yang ketiga adalah as-samarah, apa manfaat ataupun apa hasil yang kita nak bincangkan. Kita nak bincangkan. Wa nisbah, yang keempat nisbah, kedudukan dia. Yang kelima wa fadluhu, kelebihan, apa kelebihan perbincangan kita ini. Yang keenam wadhi, penyusunnya, siapa pengarang dia. Kalau kita nama kita lah sendiri nama kita. Kalau kat sini pengarang dia adalah Syekh Al-Marzuki. Yang ketujuh al-ismu, nama dia, nama kitab dia. Nama kitab ini Nazam Aqidatul Awam. Yang ke-8 istimdad, sumber ambilan ataupun sumber dia. Kita akan pergi satu persatu. Yang ke-9 hukum syari', hukum syarak, hukum mempelajari ilmu tersebut. Kita belajar, kita buat hukum mempelajari ilmu tersebut, apa dia? Dalam syariat, dalam hukum syariah ada berapa? Haram ke? Wajib ke?
ataupun fardu ke? Fardu pula ada dua, fardu kifayah ke, fardu ain ke? Yang ke-10 al-masailu wa ba'du bi ba'din iktafa, dan masail permasalahan yang dibincangkan dengan mengetahui sebagian mabada' adalah madai. Wa man daral jami' hadha syarafa, sesiapa yang memahami semua mabada' dasar-dasar ilmu tersebut akan mendapat kemuliaan. Baik, kita pergi satu persatu berkenaan dengan ta'rif. Dari sudut bahasa dia, ta'rif ilmu tauhid ini al-ilmu bi anna syai' wahid, iaitu pengetahuan dengan bahawa digambarkan sesungguhnya suatu itu satu. Betul, tauhid ini wahid, asalnya adalah wahada, wahid, satu. Allah itu satu, tak ada dua. Rabb itu satu, Tuhan itu satu, pemimpin itu satu. Tak boleh dua. Allah itu satu, tak ada dua dia. Jadi tauhid ini membincangkan berkenaan Allah Subhanahu wa taala yang tunggal. Sementara istilahnya, istilah syara', istilah syaraknya apa dia? Istilah syarak dia ilmun yubhathu fihi 'ama yajibu wa ma yustahilu wa ma yajuzu fi haqqillahi ta'ala wa fi haqqi rasulih. Ilmu yang membahaskan berkenaan dengan sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah dan sifat harus bagi haqqillah, hak Allah Subhanahu wa taala, dan pada hak rasul-rasulnya, iaitu perkara yang berkenaan dengan mungkin, perkara-perkara yang boleh ada atau tiada, berdasarkan pembuktian dan perkara yang mungkin tersebut di atas adanya pencipta dan sebagainya. Nama bagi ilmu ini namanya banyak. Namanya banyak. Antaranya kita panggil sebagai ilmu tauhid, ataupun ilmu aqaid ataupun ilmu akidah. Sebab apa dipanggil ilmu akidah? Kerana ilmu ini dibahaskan berkenaan dengan kepercayaan. Ilmu ini membahaskan berkenaan dengan pengukuhan kepercayaan, keyakinan dalam diri satu orang. Dipanggil sebagai akidah. Yang kedua, ada juga yang memanggil ilmu ini sebagai ilmu tauhid. At-tauhid, ilmu yang membahaskan yang paling banyak berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Esanya Allah Subhanahu wa taala, maka diambilkan namanya sebagai ilmu tauhid. Daripada asal wahid, satu. Ada juga nama yang lain dipanggil sebagai ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin, kerana asal dan usul perbincangan dia berkenaan dengan perkara-perkara asas, usul agama. Perkataan usuluddin adalah usul agama, asal agama, akar agama. Apa dia? Itulah dipanggil sebagai ketauhidan. Maka berkenaan dengan keimanan kepada para rasul, malaikat, perkara gaib dan sebagainya, itu dipanggil sebagai ilmu usuluddin. Ada juga dipanggil sebagai ilmu fiqhul akbar. Ilmu fiqhul akbar, iaitu berkenaan dengan fiqh yang paling besar. Fiqh yang paling besar. Kalau boleh kita gambarkan seperti mana pokok. Tuan-tuan,
Saya gambarkan seperti mana pokok. Pokok dia mesti ada akar dia. Pokok dia mesti ada dia punya batang dia. Pokok dia mesti ada dia punya ranting-ranting dia. Dan pokok mesti ada buah dia. Buah dia. Jadi akar bagi pokok ini dipanggil sebagai akidah. Akidah. Akar bagi pokok. Akar bagi kita ini, keimanan kita ini dipanggil akar akidah. Cara nak belajar dia, kita kena belajar ilmu tauhid. Sementara ranting dia adalah dipanggil sebagai amali, praktikal dia melalui ilmu fiqh. Ilmu fiqh kalau kita buat tanpa ada ketauhidan, maka syarat dia tak cukup. Seperti mana orang kafir waktu Ramadan, orang Islam berpuasa, dia puasa juga, tapi dia tak beriman. Maka dia akan dapat apa dia? Lapar dan dahaga sahaja, tak dapat pahala. Kita orang Islam, sebabkan kita ini Islam, ada iman, apabila datang Ramadan kita berpuasa, kita bukan dapat sekadar lapar dan dahaga, kita dapat pahala, dijanjikan syurga dan sebagainya. Dapat kesukaan Allah, kita melaksanakan, Allah Ta'ala suka dengan kita. Bau busuk mulut orang yang berpuasa, ada pahalanya. Digandakan pahala bagi orang yang berpuasa ketika Ramadan. Sebab apa? Sebab kita dah daftar. Kita dah daftar sebagai orang Islam. Kalau kata tak daftar, seperti mana orang kafir, kita salat, mereka salat juga, tapi salat mereka tak ada apa-apa, tak ada isi. Kita salat ada isi. Mereka salat buat sebagai senaman sahaja. Kita senaman pun dapat, pahala pun dapat, berganda lagi. Itu dipanggil sebagai ranting. Sementara buah apa dia? Buah bagi pokok itu adalah ilmu tasawuf, akhlak dan sebagainya. Maka tak lengkap ilmu fiqh, ilmu tasawuf tersebut sekiranya akarnya itu mati. Itu dipanggil fiqhul akbar. Ada nama lain lagi. Antara nama lain lagi adalah ilmu kalam, ilmu yang banyak membahaskan, ataupun dipanggil mutakallim. Ilmu yang membahaskan berkenaan apa sifat-sifat kalam. Sifat-sifat kalam. Dan ada lain lagi berkenaan dengan ilmu nazar dan ilmu istidlal. Sebab apa banyak nama? Sebab apa banyak nama? Tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, nama banyak bagi gelaran menunjukkan kemuliaan. Menunjukkan kemuliaan sesuatu perkara. Contohnya apa dia? Contohnya Mekah. Mekah dalam Al-Quran bukan setakat disebut Mekah, ada juga dalam Al-Quran disebut Bakkah. Ada juga disebut Haramain. Ada juga disebut nama yang banyak berkenaan dengan nama Mekah tersebut. Menunjukkan apa dia? Kemuliaan Mekah itu sendiri, tanah suci itu sendiri. Satu benda yang banyak gelaran menunjukkan kemuliaan. Dalam surah Al-Mulk, Al-Mulk banyak nama. Ada dipanggil Al-Mulk, ada dipanggil Tabarak, dan sebagainya, menunjukkan kemuliaan. Nama-nama tersebut, bila banyak nama, mulianya dia. Jadi ilmu ini mempunyai banyak nama menunjukkan kemuliaan ilmu tersebut. Seterusnya
Mabadi' yang ketiga adalah dasar-dasar perbahasan ilmu tauhid yang ketiga adalah berkenaan dengan tajuk perbincangan ataupun kandungan. Apa yang dibincangkan berkenaan tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya dengan dalil-dalil untuk mencapai i'tiqad, keyakinan, kepercayaan yang jazam, yang sempurna, yang diputuskan, yang tak ada langsung dah ada kait-kait, 100% kita yakin. Sebab ilmu ini, iman ini, tuan-tuan ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, ilmu berkenaan dengan keyakinan, kepercayaan. Satu benda yang ghaibiyat, yang tak nampak, oleh mata kita, mata kasar kita tak nampak, tapi kita kena yakin. Kamu semayang sebab apa? Kamu sujud, rukuk dan sebagainya sebab apa? Sembah Allah. Allah nampak tak nampak? Tak nampak. Lepas tu sebab apa kamu buat? Sebab saya yakin Allah itu ada. Allah itu ada. Itu yakin. Kita yakin. Sebab apa kamu keluar zakat? Sebab apa kamu puasa Ramadan? Sedangkan apa imbuhan kamu dapat? Kalau kamu kerja atas muka bumi ini, apa-apa kerja, kita tebak roti canai ke, kita kerja kerajaan ke, kita kerja swasta dan sebagainya. Sebab apa kita kerja? Sebab nak dapat imbuhan, nak dapat gaji. Daripada gaji tersebut kita boleh kongsikan rezeki kita dengan anak isteri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu benda yang nampak. Kalau kita tak bekerja, tak ada rezeki, tak ada lah sumber kita, gaji kita, kefahaman kita. Tapi benda-benda ini yang dibincangkan adalah benda yang ghaibiyah, yang tak nampak. Tapi itulah tunjang, itulah akarnya. Itulah akar. Kalau kata nampak, maka nescaya nampak akan berlaku kiamat esok. Nescaya penuhlah masjid. Nescaya masjid, surau semua jadi macam solat Jumaat. Tapi benda ni tak nampak. Tak nampak. Macam wabak ni lah. Wabak ini, sekejap ada orang kena, sekejap ada orang tak kena. Baru-baru ni nak buat kenduri, anak dia kahwin baru tadi. Telefon saya, ustaz, saya nak tempah homestay di pondok saya. Boleh kata minggu ni hari Sabtu. Dalam perjalanan datang ni telefon balik, ustaz, minta maaf ustaz, kata tak jadi ambil homestay, kenduri pun tak jadi. Saya tanya pasal apa? Saya kena COVID, saya dibuat sekarang ni. Kenduri tak ada, apa semua tak ada. Takut, dia kata, tak lagi meribak ke orang punca dia. Sebelum tu elok je, bukan tak jaga. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Benda yang tak nampak, benda yang tak nampak. Yang kelima ke? Yang keempat, hasil daripada mempelajari ilmu tauhid ini apa dia? Hasil dia, manfaat dia, yang pertama, kita mengenal Allah. Walaupun kita tak nampak dengan mata kita, tapi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Yang kedua, dan bukan setakat kita mengenal, kita yakin akan Allah, dan juga kita yakin kepada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahagia ini bukanlah pada duit, bahagia bukanlah pada pangkat, bukanlah satu ukuran orang yang kaya ini akan bahagia. Bahagia ni satu benda yang tak nampak, tuan-tuan ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita boleh rasa, orang kaya kita tengok macam bahagia, tapi tak bahagia. Orang miskin kita tengok
macam derita. Boleh jadi orang miskin juga bahagia. Sebab bahagia ini bukan ukurannya pada mata dunia. Orang kaya, misalnya kata contoh, dia juga takut akan harta dia dicuri orang. Sebab takut harta dicuri orang, tutup habis semua. Pagar tu tinggi-tinggi. Dah pagar tinggi, pasang CCTV lagi. Tak cukup CCTV. Upah pula pengawal peribadi. Dah upah pengawal peribadi, ada juga pengawal dekat rumah dia. Menunjukkan bukanlah satu benda yang kalau kaya itu akan dapat bahagia. Bukan kewajipan. Tapi kalau kata orang yang dapat amal agama dengan sempurna, dapat belajar dan dapat praktikkan ilmu tauhid, ilmu fiqh dan sebagainya, dia akan bahagia. Janji Allah Subhanahu wa taala. Allah janji orang yang mana dapat amalkan agama dengan sempurna, dia akan tenang hati dia. Maksudnya orang yang mengasihi Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengasihi Allah Subhanahu wa taala, maka hati dia akan tenang. Hati dia akan tenang, gembira dan sebagainya. Tak cukup duit, tapi hati dia gembira. Hati dia gembira, boleh gelak, boleh senyum dan sebagainya. Hati gembira tersebut, ada juga ulama mengatakan kebahagiaan tersebut walaupun dia sibuk dan sebagainya, dia dapat amalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mana dia kaya tapi dia sibuk sampai tak sempat untuk amal agama. Tak sempat langsung nak amal agama. Tak sempat nak solat 2 rakaat pun tak sempat. Tapi ada orang dia kaya, tapi dia dapat solat, dia dapat infak harta dia, buat masjid, buat zakat, sedekah, bina madrasah dan sebagainya. Satu orang yang kaya, kalau boleh dia nak tambah kekayaan dia. Ini prinsip dunia atas dunia. Satu orang yang mana kalau dia ada harta, dia nak tambah harta dia. Dia tak mau keluarkan harta dia. Kalau boleh dia nak harta dia tu ditambah, tambah waris kepada warisan dia. Macam mana satu orang yang boleh, kalau ikut akal kita, satu orang yang dah usaha atas harta dia, tiba-tiba dia buat satu madrasah, salurkan harta dia untuk orang lain. Boleh fikir ke? Boleh capai akal kita ke? Ini semua adalah taufik dan hidayah. Inilah dikatakan kelebihan orang yang belajar ilmu dan mengamalkan tersebut, Allah bagi kebahagiaan dunia akhirat. Dia bahagia. Yang keenam adalah hukum hukum mempelajari ilmu tauhid ini adalah fardu ain. Fardu ain apa dia? Fardu ain ini kewajipan atas setiap orang. Setiap daripada kita wajib untuk pelajari ilmu tersebut, ilmu ni. Kalau kata kita tak pelajari, berdosa. Berdosa. Fardu ain berbeza dengan fardu kifayah. Fardu kifayah, kalau kata seorang dah buat, yang lain tersebut bukan tak payah, yang lain tersebut terangkat kewajipan. Misal kata contoh pengurusan jenazah, ada orang yang dah buat satu mayat, ada orang yang dah uruskan, beberapa orang dah uruskan dah, maka terangkat kewajipan tersebut. Kalau kata tak ada siapa yang nak buat ni, jenazah dah ada ni, maka setiap daripada orang tersebut berdosa selagi mana dia tak laksanakan. Itu contoh. Belajar tauhid ini secara dasar fardu ain. Fardu ain. Wajib atas semua, tak kira laki-laki, tak kira perempuan, dewasa, orang tua, semua kena belajar. Saya dah tua ustaz, orang panggil apa? Kubur kata mari, dunia kata pergi, takkan nak belajar lagi? Kena kewajipan. Hatta jin sendiri pun kena belajar.
berkenaan dengan ilmu tauhid ini. Sementara kalau kata mendalami berkenaan dengan ilmu tauhid, fardu kifayah. Fardu kifayah. Ilmu-ilmu yang tauhid yang tinggi-tinggi betul. Tinggi dan sebagainya, martabat 7 dan sebagainya, itu fardu kifayah. Kalau kita orang awam, sekadar ilmu tauhid sahaja. Sekadar ilmu tauhid itu dah cukup dah. Yang ketujuh, perkara yang dibincangkan dalam ilmu ini melibatkan kepada 4 benda. Yang pertama, berkenaan dengan ilahiyah, uluhiyah. Yang kedua, berkenaan dengan nubuwah. Yang ketiga, berkenaan dengan ghaibiyat ataupun sam'iyat. Yang keempat, berkenaan dengan mumkinat ataupun makhlukat. Uluhiyah apa dia? Uluhiyah perkara-perkara yang melibatkan ketuhanan, iaitu sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat harus bagi Allah. Allah mempunyai sifat yang banyak, namun yang perlu kita tahu adalah 20 sifat. Siapa yang ulama yang merangkumkan berkenaan dengan 20 sifat ini? Yang kedua, kita bincangkan berkenaan dengan nubuat, kenabian, sifat wajib bagi Nabi, sifat harus bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi. Yang ketiga, kita bincang berkenaan dengan ghaibiyat ataupun sam'iyat, benda yang ghaib, seperti mana malaikat tak nampak, syurga, neraka tak nampak, dosa, pahala tak nampak, mahsyar dan sebagainya tak nampak. Kita bincangkan supaya datangkan keyakinan kita akan perkara tersebut. Yang keempat, kita bincangkan berkenaan dengan mumkinat ataupun makhlukat. Mumkinat ataupun makhlukat, iaitu berkenaan dengan jirim, benda, jirim benda ataupun arud, sifat pada benda. Jirim ni apa dia? Jirim ni kita bincangkan contoh satu benda yang misal kata pokok. Pokok boleh jadi kursi, pokok boleh dikerak menjadi kursi, pokok boleh jadi meja, bata boleh jadi bangunan dan sebagainya. Itu dipanggil jirim, benda. Jirim juga disebut benda yang tersusun seperti angin, kasyif, latif, angin dan sebagainya. Sementara arud ini adalah sifat makhluk, sifat benda. Seperti apa dia? Bergerak ke depan, bergerak ke belakang, toleh kanan, toleh kiri. Itu dipanggil arud. Ataupun benda juga, sifat benda juga, putih, hitam, kelabu, kuning dan sebagainya. Itu arud, sifat pada benda. Yang ke-8, apa yang kita bincangkan? Kedudukan. Kedudukan ilmu ini merupakan setengah ilmu-ilmu syarak, setengah daripada ilmu-ilmu syarak, ilmu tauhid. Yang ke-9, sumber dia apa dia? Sumber bagi ilmu ini semestinya yang pertama adalah Al-Quran. Sumber bagi ilmu tauhid, ataupun ilmu akidah, ataupun nama-nama yang lain yang kita sebut tadi. Yang pertamanya Al-Quran, yang keduanya adalah As-Sunnah ataupun hadis Nabi SAW, dan penelitian akal, dalil-dalil akal yang benar. Yang ke-10, perintis kepada ilmu ini siapa dia? Ada 2 orang. Yang pertama adalah Abul Hasan Al-Ash'ari, dan yang kedua adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa dia Abu Hasan Al-Ash'ari? Abu Hasan Al-Ash'ari adalah keturunan Sayyidina
Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak susur galur keturunan dia daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir di Basrah pada tahun 206 Hijrah. Dan dia hidup di akhir pemerintahan Al-Ma'mum. Agak dan awal pemerintahan pada Daulah Abbasiyah. Imam Abu Hasan al-Ash'ari ini asalnya dia ayah dia meninggal awal. Agak kemudian mak dia kahwin dengan satu orang imam daripada mazhab Mu'tazilah, agak yang dipanggil sebagai Al-Juba'i. Dan dia mempelajari ilmu Mu'tazilah ini lama, belas tahun, agak sehingga naik pangkat lah, guru dan sebagainya. Satu hari agak dia bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini dia ambil daripada Ustaz Nazrul Nasir, agak dalam mensyarahkan Aqidatul Awam. Dia kata satu hari dia bermimpi, agak Nabi SAW kata, agak luruskanlah akidahku, agak ilmu akidah Nabi SAW. Maksudnya Nabi SAW perintahkan dia untuk perbetulkan agak ilmu akidah bagi orang. Kemudian dia jumpa ayah dia satu hari. Dia tanya pada ayah dia, wahai ayah, agak dia tanya, budak-budak yang mati yang belum akil balik, dia mati, mana tempat dia? Mu'tazilah ini, mereka ini tak mempercayai, antara kepercayaan mereka budak-budak yang mati waktu lahir atau budak-budak yang mati kecil, agak mereka ini berada di pinggir-pinggir syurga, tak masuk syurga. Mu'tazilah agak berada di pinggir syurga. Kemudian Imam Abu Hasan al-Ash'ari tanya, agak kalau kata budak-budak tanya, wahai Allah, agak kenapa tak besarkan aku kemudian bagi mati, agak sebagai Muslim ke dan sebagainya. Maka Allah jawab, agak Allah jawab, syukurlah kamu duduk kamu mati awal, duduk di pinggir syurga. Kalau kamu besar, boleh jadi masuk neraka sebab kafir. Agak maka Imam Abu Hasan tak puas hati, ditanya pada ayah dia, kalau macam mana kalau kata orang kafir tanya pada Allah, wahai Allah, kenapa jadikan kami kafir? Agak wahai Allah, kenapa jadikan kami kafir untuk masuk neraka? Senyap tu ayah dia, tak dapat jawab. Agak orang Mu'tazilah ni, dia tak mempercayai berkenaan dengan Isra' Mi'raj. Dia tak percaya. Agak dia percaya bahawa banyak perkara lah kalau dibincangkan berkenaan Mu'tazilah. Ada yang mengatakan asal Mu'tazilah ini berpecah, menjadikan mazhab Mu'tazilah berpunca daripada politik. Ketika mana perang Sayyidina Ali dengan Muawiyah, ketika mana Sayyidina Ali nak menang lah, kemudian ada orang angkat bendera putih untuk berbincang, mereka boleh menang dah ni. Maka Sayyidina Ali terima perbincangan tersebut. Kaum Mu'tazilah tak puas hati, dia pun keluar daripada peperangan tersebut. Jadilah Mu'tazilah. Pandangan yang kedua daripada Imam Hasan al-Basri ketika buat majlis. Dalam majlis itu ada satu perkara yang berkenaan dengan sifat Allah. Ada satu orang anak murid dia, Atta' bin Wasil, tak puas hati, tak setuju dengan guru dia. Maka dia keluar daripada majlis tersebut. Dia keluar daripada majlis dengan kawan dia, dan juga dia buat satu majlis lain dekat masjid yang sama. Dipanggil I'tazala Wasil. Maka jadilah mazhab Mu'tazilah. Dan juga kemudian dipendekkan cerita, Imam Abu Hasan Ash'ari dia bertafakur pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai satu ketika dia turun naik mimbar. Dia kata, hari ini seperti mana saya buang jubah saya keluar daripada Mu'tazilah. Kemudian dia telah meneliti berkenaan dengan ilmu tauhid ini, maka jadilah mazhab Imam Asy'ariyah yang kita pakai. Dan dia bermazhab mengikuti mazhab
Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sementara Abu Mansur Al-Maturidi bermazhabkan kepada mazhab Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala. Inilah perintis kepada, bukan mereka buat satu ilmu yang baru, mereka menyusun berkenaan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah salaf. Sementara kalau kita kata habis itu ada akidah tiga serangkai, uluhiyah, sam'iyah, uluhiyah, tiga tu. Itu juga perintisnya adalah Ibnu Taimiyah, bukannya pada waktu salaf. Salaf ini kurun yang awal. Pada zaman Nabi tak perlukan ilmu tauhid. Sebab apa? Nabi lah ketauhidan tersebut. Cuma pada kurun-kurun yang terakhir disusun balik jadi kepada 20 sifat dan sebagainya. Inilah permulaan mabadi' ilmu ini, ilmu tauhid. InsyaAllah pada akan datang kita akan masuk pada permulaan berkenaan dengan nazam, itu muqaddimah, iaitu syair-syair. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani, itu InsyaAllah pada masa-masa yang akan datang, sekiranya ada rezeki. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa takat itu dulu. Saya sudahi majlis kita ini dengan tasbih kafarah, suratul Asr dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.